Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Saya Mariam dari Spa Muslimah Produk dan Suplemen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami, boleh layari ke Facebook dan website kami di link yang ada pada info. Terlebih dahulu, saya mohon maaf kali ini sebab lambat sehari saya menyambung cerita saya. Sebabnya saya kurang sihat dan ini adalah rentetan daripada alahan yang saya alami tempoh hari. Cerita Ramadan 2021 kali ini bercerita tentang sakit perut. Bagaimana mau puasa? Senario yang biasa kita dengari. Macam mana diet bagi orang yang gastrik di bulan puasa ya? Boleh puasa ke tidak? Satu lagi, saya makan 7 biji kurma untuk sahur, minum air kosong 3 gelas. Tetapi pada pukul 1 saya mula rasa pedih perut lah. Saya makan nasi dan lauk pula hanya di masa berbuka sahaja. Sebabnya saya perlu makan berat. BMI saya antara 18 ke 19. PS, ini adalah berat di bawah, kurang di bawah berat ideal ataupun underweight. Apa kesalahan pada cara saudari ini? Adakah cara bersahur, cara berbuka? Kenapa salah? Adakah dia perlu makan sedikit begini? Atau adakah BMI dia membolehkan dia makan sedikit? Apakah dia mungkin mendapat hypoglycemia? Atau bagaimana? Banyak kan penceritaan tentang kondisi kita, nutrien, nutrisi dan puasa sebelum ini. Dengarkan dan boleh bagi jawapan di komen ya. Sorry ada tengah bertukang agak bising di sini. Sebenarnya keadaan gastrik ini atau pedih perut bila kosong menjadikan berpuasa agak sukar. Keadaan yang boleh berbuka puasa juga telah diberitahu dalam episod sebelum ini. Dan kalau mau tahu lebih lanjut boleh pergi ke episod yang sebelum. Sebelum saya bercakap mengenai solusi, marilah kita mengenali apakah itu gastrik, GERD dan SIBO. Kesemua ini adalah sakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Terdapat persamaan antara gastrik dan GERD. Gastrik atau gastritis adalah keadaan di mana terdapat inflamasi di dalam lapisan perut ataupun inflammation of the gastric lining. Dalam arti kata lain, perut kita bengkak. Alright. Manakala GERD ataupun gastroesophageal reflux disease pula adalah keadaan di mana asid dari perut ataupun empedu teremis masuk ke dalam saluran tenggorokan ataupun esophagus. Esophagus adalah daripada mulut sampai ke perut. So itu adalah satu saluran. Apabila ini kerap berlaku, iritasi seperti luka boleh berlaku pada lapisan pada saluran esophagus kita. Ini adalah kerana esophagus tiada lapisan rentan asid seperti perut. Actually kita boleh tahu that ni perut, katakanlah ni perut. So perut tu dia ada dia punya apa orang kata dia punya getah dia, selang dia, maksudnya sphincter dia. So sepatutnya makanan masuk ke dalam perut. Dikat ya, macam tu kan. So bila GERD ni, asid daripada perut ni sepatutnya tak boleh keluar, tapi tak macam dia boleh keluar macam tu. So yang tu yang akan berlaku. Tanda atau gejala GERD atau gastrik adalah hampir sama. Okey, di mana kita akan mendapat angin, kembung perut, sakit ulu hati, sakit dada, kadang-kadang sukar untuk menelan makanan. Tetapi bagi gastrik, ada gejala tambahan seperti mual, muntah, sendawa berlebihan ataupun tiada selera makan. Penyebab kepada tercetusnya penyakit ini adalah antaranya mungkin adalah kelemahan genetik ataupun tabiat makan, jenis makanan, tekanan ataupun stres, infeksi dan SIBO. So gejala selain pedih yang disebutkan tadi, ada beberapa gejala yang lain. Namun tidak semua gejala yang akan dialami oleh pengidap sakit perut ini. Contohnya yang pertama adalah loya dan muntah yang ini dah disebutkan. Sebu dan kebuk pun sama. Berdebar jantung, risau, marah, muram, rasa lemah tangan, terutamanya belah kiri. Mana kiri? Kiri. Air masam naik ke mulut, yang itu regurg. Nafas berbau, sembelit ataupun berak cair. Okey, habis pasal GERD dan gas. Next one is SIBO. Apakah SIBO? SIBO adalah SIBO. SIBO adalah Small Intestine Bacterial Overgrowth atau pertumbuhan bakteria berlebihan di dalam usus kecil. Sebenarnya usus kecil tidak mempunyai bakteria yang banyak seperti di usus besar. Ini adalah kerana sesekitarannya adalah agak hostile ataupun lasak bagi bakteria untuk membiak. Enzim daripada perut, empedu serta kelajuan makanan yang lalu macam tu kan. Di sini menyebabkan kurang bakteria boleh wujud. Tetapi jika terdapat masalah dalam perjalanan makanan dari perut ke usus besar, maka bakteria mula berpopulasi di sini. So kita kena faham kita daripada esophagus pergi ke perut. Perut dia pergi dekat usus kecil. Usus kecil pergi kat usus besar. Usus kecil panjang, satu pada bola dia jadinya. So kalau ada masalah dekat usus kecil itu, dan bakteria akan penuh dekat usus kecil itu. Apabila bakteria yang tumbuh di sini selalunya adalah bakteria yang
tidak baik. Dan bakteria-bakteria jahat ini akan mengeluarkan toksin yang tidak diperlukan oleh badan dan juga hostile kepada kita punya sistem pencernaan. Oleh itu masalah lebih besar boleh berlaku. So apakah penyumbang kepada masalah ini? So antaranya adalah surgery ataupun pembedahan. Dia adalah komplikasi daripada pembedahan perut, specifically pembedahan perut. Contohnya yang membuat gastric bypass. Gastric bypass tu adalah dia ikat perut tu, dia mungkin dia stapler perut dia untuk menyelesaikan masalah obesity. Itu adalah orang kata jalan yang terakhir untuk mengawal berat badan kan. Ataupun dia ada masalah untuk merawat ulcer ataupun merawat kanser perut. Nombor tu, keadaan yang kedua adalah kemungkinan stroke tu di sekeliling usus kecil tu sendiri. Termasuklah keadaan di mana usus ni melekat-lekat, apa dipanggil intestinal adhesion. Yang ketiga adalah penyakit yang berkaitan usus. Contohnya Crohn's disease, diabetes, celiac disease. Banyak sebenarnya. So antara gejala-gejala yang kita akan rasa sekiranya kita ada SIBO, antaranya adalah kembung, sendawa, cirit, sakit ulu hati, tidak sedap perut, perut berangin, perut bahagian atas sakit. Dia macam mana, ada belah atas sakit, ada belah bawah sakit kan. So perut belah atas sakit, kembung selepas makan, sakit perut, tidak boleh mengambil prebiotik atau sebarang serat. Tetapi apakah kait mengait SIBO dengan gastrik? Biasanya dalam rawatan yang selalu digunakan untuk merawat GERD, kita akan gunakan ubat namanya PPI ataupun proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors, PPI. Ini akan menyebabkan rembesan daripada asid daripada perut dikurangkan supaya tidak berlaku acid reflux. Maksud saya acid reflux tu orang kata rigage, kesendawa keluar air masam. So kita tak mahu yang tu berlaku. So jadi hasil daripada penggunaan PPI yang lama ini akan menyebabkan microbiota ataupun microbiome sistem di dunia sistem pencernaan akan menjadi kucak-kacir. Jadi bila ini berlaku, bermacam masalah yang akan timbul. Okey. Itu antara sebab SIBO tu lah yang kait dengan GERD dan gastrik. So, tetapi apa yang korang perasan sebenarnya? Hampir sama masalah yang timbul, betul tak? Kembung, angin, sendawa, sakit perut, pedih perut, sakit ulu hati, sakit kepala. So, bagaimana nak mengetahui sama ada kita mendapat mana satu penyakit? Jawapan dia adalah perlu berjumpa dengan pengamal perubatan. Diagnosis boleh dilakukan dengan pelbagai cara, antaranya consultation lah, bertanya, dapat jawapan. So sekiranya dapat tahu, kita boleh buat blood test, ataupun lagi lebih bagus lagi membuat endoskopi, di mana dia akan mengambil sampel daripada sistem usus dan dia dapat tahulah sama ada adakah itu disebabkan oleh bakteria, ataupun ada ulcer, ataupun ada rigage, ataupun ada esophagus, something wrong with the esophagus kan. Ataupun satu lagi syariz, dia mengambil sampel najis, lepas tu dia menilai bakteria yang wujud di dalamnya dan sebagainya. Okey. Namun untuk ketiga-tiga keadaan yang lebih kerap kita jumpa adalah sama ada gastrik ataupun GERD. Maka saya nak katakan di sini gastrik dan GERD ni ada kait kadang-kadang agak besar dengan emosi kita. Tangani dengan lebih better, lebih baiklah sekiranya ianya berkait dengan kita punya emosi, which saya tak mau discuss that much because it's a big issue lah. Okay, kita dah tahu kenapa kita boleh dapat gastrik ke GERD ke SIBO ke kan. So, cara mengatasinya bagaimana pula? So, kita kena ingat, sekiranya kita tahu sebab, kita tahu apa, kita boleh agak apa, so kita kena cari cara untuk mengatasinya. Kita tak boleh bergantung dengan perubatan saja kan. Antaranya adalah elak makanan yang boleh meningkatkan sakit, seperti makanan pedas, rempah, cuka, gula putih, coklat, kafein dan makanan menggoreng. Semua tak boleh makan, ambil kau. Tak berpada-pada lah, you can eat it, kita boleh makan, tapi be careful. Elak juga mengambil suplemen yang boleh meningkatkan kesakitan. Ini termasuklah setengah jenis pil. Dia irritate your stomach lining. Ataupun ubat tahan sakit yang juga boleh menambahkan pedih perut. Okey, lepas tu jangan makan banyak sekaligus. Makan sedikit, rehat dulu sebelum makan lagi. Makan sedikit tetapi kerap. Dan pada bulan puasa bila berbuka tu, kena makan sikit dahulu, lepas tu nanti makan lagi, lepas tu makan lagi. Dan jangan makan terlalu kenyang. Jangan minum air sambil makan. Sedikit masih boleh lah, nanti tercapai pula kan. Lepas tu jangan baring semasa makan, selepas makan. Baring semasa makan, I tak tahu lah. Jangan baring selepas makan. Dan bila tidur, kena gunakan bantal yang tinggi. This one, jangan buka resepi makanan atau fikir tentang makanan. Ini akan trigger asid dalam perut, terutamanya semasa berpuasa. Makcik keralin. Jangan. So lepas tu makan makanan dan minuman yang ada daya penyembuhan untuk usus dan perut. I think yang tu boleh dirujuk kepada episod lepas. Selalunya makanan yang berlendir seperti ulam, bende, ulam akar som, slippery elm, itu boleh melegakan pedih. Selain daripada tu, boleh minum
air halia, air halba, kunyit. Yang tu boleh mengurangkan radang dan radang esophagus dan perut. Makan pre dan probiotik. Prebiotik yang mengandungi serat, mudah larut, mengenyangkan dan boleh diamalkan semasa bersahur untuk tahan lapar. Contoh minuman yang boleh diamalkan. Please. 1 sudu teh gam Arab, 1 sudu teh chia seed, 2 sudu teh madu kelulut, 1 sudu teh serbuk halia yang direndam dalam air panas dahulu sebelum ditambahkan ke dalam bancuan tadi. Tambahkan air suam, jangan air panas, sehingga mencukupi 1 gelas. Dan yang terakhir adalah tangani stres. Ini adalah untuk mengatasi masalah GERD ataupun gastrik ataupun SIBO. Rawatan. Okey, apakah pilihan rawatan yang ada? Rawatan yang pertama adalah rawatan perubatan. Number 1, you will use proton pump inhibitors, PPIs, seperti Nexium. Lepas tu nanti you will, akan diberikan antacid, contohnya Gaviscon. Dan sekiranya anda tidak tenang, akan diberikan ubat penenang seperti Xanax. Rawatan ini boleh melegakan, tetapi untuk sementara. Ianya tidak digalakkan untuk jangka masa panjang. Setiap ubat ada kesan dengannya. PPI tadi dikaitkan dengan SIBO, saya dah sebutkan, dan juga kanser perut jika diambilkan dalam masa yang panjang. Antacid mempunyai aluminium. Aluminium adalah toksik kepada badan, so kita tak boleh terlalu banyak mengamalkannya. Ubat penenang pula boleh membawa kita kepada ketagihan, juga kalau diambil dalam jangka masa yang panjang. Okey, rawatan kedua adalah herba. Rawatan herba ni kita tak boleh, janganlah diambil semua, cuba satu-satu, tengok mana satu yang serasi. Yang pertama adalah chamomilla ataupun dibuat dalam jadi bentuk teh. Dia punya kekerapan ni kena tengoklah macam mana kan. Ataupun lemon balm ataupun pudina, juga dalam bentuk teh. Air halia, licorice, milk thistle ataupun Cardus marianus. Yang ni buat dia jual di farmasi. Ada juga suplemen yang membantu SIBO. Dan prebiotik yang termasuk gam Arab, inulin, bawang besar yang sudah dimasak, buat sup bawang besar. Ataupun oligofructose, FOS. Ataupun kita boleh google je dekat food, nama dia FODMAP, FODMAP. Makanan yang tinggi FODMAP ni bagus untuk merawat ketiga-tiga jenis keadaan ini. Apakah FODMAP is? F is fermentable, iaitu boleh fermentasi when rapidly broken by the bacteria in the bowel. Jadi dia boleh diuraikan oleh bakteria yang ada dalam kita punya sistem usus. Oligosaccharides adalah jenis gula poli yang banyak, lebih kurang daripada 10 tapi lebih daripada 1. Disaccharide juga adalah gula kompleks, sugar yang ada 2 atau dalam bentuk laktosa, ataupun monosaccharides ataupun gula dalam bentuk satu je, satu rantaian dia, fruktosa. Lepas tu polyols adalah gula dalam bentuk alkohol, contohnya mannitol, xylitol, polydextrose, isomerase, sorbitol. So jadi kalau makanan yang ada FODMAP yang tinggi is good for you. Number 8 is probiotik, perlu dielakkan pada peringkat awal rawatan SIBO. Jadi tak sentiasa kita boleh ambil probiotik. Okey. Yang ketiga adalah cara rawatan homeopati. Homeopati adalah holistik termasuklah dengan ubatnya yang merangkumi keadaan emosi, mental dan fizikal seseorang. Jadi kita akan ambil maklumat tentang mereka dan baru kita berikan penawar kepadanya, dan juga kita akan bagi nasihat perubahan pada tabiat pemakanan, dan juga kita akan suggest to give the proper supplement. Namun demikian, kebanyakan homeopati Malaysia hanya memberikan penawar homeopati, dan penghidap keadaan-keadaan ini perlu mencari tahu sendiri dan dengan mengubah makanan dan minuman mereka dan ubah tabiat mereka makan seperti yang kita dah bagi tahu tadi itulah. Alright. Jadi dalam bulan puasa sebenarnya masalah tentang gastrik dan GERD ni sebenarnya sangat-sangat banyak disebut ataupun berlaku. Kiranya ianya teruk dan itu boleh membawa seseorang tu berbuka puasa ataupun meminta rawatan dari pusat kesihatan ataupun di klinik, di mana dia akan minta injection untuk mengurangkan kesan gastrik itu sendiri. Masalah ini boleh dirawat sebenarnya dan boleh diatasi dengan pilihan makanan yang sesuai, dan juga kita boleh atasi dengan cadangan-cadangan yang telah diberikan. Kita kena ada perancangan yang agak tertib dengan sekiranya kita mengalami masalah-masalah kondisi-kondisi yang ada ni. Adanya tidak boleh kita biarkan ataupun kita anggap remeh, kerana sekiranya kita tidak tangani masalah yang simple, naik satu tahap, naik satu lagi tahap. So kita tak mahu benda ni berlaku. Jadi cadangkan, laahlah balik sekiranya korang ada masalah yang ini. Okey, berakhir cerita. Akhirnya ada apa-apa soalan ataupun perlu apa-apa panduan, bolehlah bertanya. No problem at all. Kami ada a team of people yang boleh membantu. Kita bersambung lagi lusa ataupun besok, sebab saya dah lompat satu hari and kita ada deadline nak kena kejar, dengan tajuk dehidrasi dan sembelit. Wah,
tajuk yang sangat menarik ni. Okey, selamat berbuka dan bersahur. Ingat, pilih makanan yang sesuai dan sihat. Assalamualaikum. Bye.